الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغوائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab Hidayatus Sibyan muka surat 33 bagi kitab Jawi. Baris ke 1 2 3. Baris ketiga daripada atas. Kitab Umi ku surat apa? Saya tengok. Itu sudah betul. Surat apa?
Muka surat 159, kitab Jawi, kitab Rumi. Mana kitab Rumi? Mana? Mana? Atta. Tak tahu dah kau dia ambil. Dia ambil lain. Imam lagi tak imam? Mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa-siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Taala akan mudah jalan baginya ke syurga. Kata musannif rahimahullah taala, maka bermula segala syarat wajib puasa itu 4 perkara. Orang yang cukup 4 perkara ni, maka wajiblah atas diri dia untuk puasa. Ini mana kitab mami? Mana? Tuh. Ambil Kena cukup 4 syarat ni atas diri seseorang, maka wajiblah atas dia tu untuk puasa. Mana 4 syarat wajib tu? Pertamanya, kita masuk dah minggu lepas dah ni. Cuba kita ulang balik ya. Pertama daripada 4 syarat orang tu wajib puasa, Islam. Maka bila sebut Islam, maka puasa ni tak wajib ke atas orang kafir, iaitu orang kafir asli. Tak wajib di atas tuntutan dunia sahaja. Nah, tapi di akhirat nanti dia kena soal lah, sebab apa dia tak puasa. Gitu. Maka wajib atas orang Islam ni untuk puasa. Syarat berarti atas orang Islam ni untuk dia puasa. Sekira-kira kalau dia tinggal puasa tu, maka wajiblah dia tu qada puasanya dan berdosa atas dia tu kerana dia tinggal puasa. Maka tak wajib juga puasa ni atas orang kafir, atas tuntutan dunia saja. Tapi akhirat lagi dia kena. Dan ada pun orang murtad, maka tetap wajib atas dia untuk puasa. Maksudnya orang murtad bila dia tinggal puasa hak waktu dia murtad, bila dia masuk Islam balik, dia kena qada puasa dia. Dia kena ganti balik puasa hak dia tinggal waktu dia murtad. Tapi orang kafir asli, puasa hak dia tinggal waktu dia kafir tu tak wajib dia qada. Orang kafir asli maksud dia tubik daripada rumah tu kafir dah. Maka orang lagu ni tak wajib dia qada puasa yang dia tinggal waktu dia kafir tu. Tu. Kedua daripada 4 syarat wajib puasa itu balighun. Apa baligh? Yakni sampainya umur. Tanda bagi sampainya umur bagi lelaki adalah keluarnya mani ketika umur 9 tahun ke atas. Dan bagi puan keluarnya darah haid ketika umur 9 tahun ke atas. Maka wajiblah puasa ni ke atas orang-orang yang baligh, orang-orang yang telah sampai umur, maka wajib dia tu untuk puasa. Makna kata kalau dia tinggal puasa, maka berdosalah dia dan kena qada puasa yang ditinggal tu. Adapun kanak-kanak yang belum baligh, maka sah untuk dia puasa, tapi tak wajib atas diri dia untuk puasa. Gitu. Tapi wajib atas walinya, yakni mak dan pak dia tu untuk, wali ni maksudnya apa? Orang yang jaga anak tu. Sama ada kalau anak tu duduk dengan tok orang dia kena jaga, tok orang dia sebagai wali pada mak tu. Wajib atas wali tu untuk menyuruh anak dia ketika umur 7 tahun untuk puasa. Wajib suruh. Tapi atas diri anak tu tak wajib lagi dia puasa, tapi wajib suruh bagi pihak mak supaya mendidik anak tu supaya puasa. Ketika umur 7 tahun. Makna kata kalau mak tu tak suruh anak dia puasa ketika umur 7 tahun, maka mak tu dosa juga. Gitu. Tapi boleh pukul lagi kalau anak tu tak mau puasa ketika umur 7 tahun, tak boleh pukul lagi. Kalau pergi pukul juga kerana haram hukumnya. Bila boleh pukul? Ketika umur 10 tahun. Macam juga semayang gitu, juga dengan semayang. Ketika umur 7 tahun, maka wajib atas wali untuk suruh anak tu semayang. Kalau subuh tu gerak anak tu semayang. Dan ketika umur 10 tahun, kalau tak semayang lagi, wajib bedar. Godang. Ketiga daripada 4 syarat wajib puasa itu akilun, iaitu berakal.
maka wajiblah puasa ni ke atas orang-orang yang ada akal, orang-orang yang sempurna akal. Bila sebut berakal, maka tak wajiblah puasa ni atas orang-orang gila. Gitu. Tak wajib atas orang yang gila untuk dia puasa. Ada orang dia gila jenis gila sekejap-sekejap. Gila sekejap-sekejap. Ada jenis penyakit itu, gila sekejap-sekejap. Orang lagu ni ada ketika dia normal, ada ketika dia jadi gila. Tapi tetap syarat kata tetap wajib atas dia ni untuk puasa. Kenapa? Kerana bukan dia gila tu gila yang sepanjang hari, tak. Tetapi dia gila tu gila yang sekejap-sekejap saja. Ada ketika-ketika dia jadi gila. Tapi orang lagu ni kata syarat wajib juga atas diri dia untuk puasa. Tu. Tapi bila datang dia gila tu, contoh Zahid dia jenis penyakit ada gila jenis gila sekejap-sekejap. Ada tekah-tekah jadi gila. Maka ketika dia jadi gila tu, contoh lepas pada zuhur dia jadi gila, datanglah gila atas diri dia. Sampai pada asar. Pagi tu dia puasa, tapi lepas pada zuhur tu datang gila, maka batal puasanya. Tapi tak wajib untuk dia qada. Tu. Khususi orang gila, bila datang dia gila tak wajib dia qada. Orang tina haid, bila keluar haid, lepas habis daripada haid dia kena qada puasa dia. Tapi orang gila bila datang gila puasa dia batal. Tapi tak boleh dia puasa dia batal, tapi tak perlu untuk dia qada puasa dia. Gitu. Masuk juga dalam kata gila ni siapa? Orang yang kena rasuk. Orang yang kena rasuk ni juga termasuk dalam disebut sebagai orang yang gila. Kenapa? Kerana ketika tengah rasuk tu akal dia tidak sempurna. Maka orang lagu tu, orang yang kena rasuk tu puasa dia batal. Kalau dia tengah puasa, tiba-tiba kena rasuk, maka puasanya batal. Dah wajib tak qada? Tak wajib. Begitu sebut dah dia. Orang gila tak wajib untuk dia qada. Puasa untuk dia ganti puasa dia. Gitu. Dah tadi orang kena rasuk tu tengah puasa, tiba-tiba kena rasuk. Pas dia dikira gila dan batal puasanya. Boleh tak dia makan? Macam super ilmi tu dia kata apa? Puasa aku batal dia kata apa? Apa? Air masuk dalam telinga. Lepas tu dia pun makan Maggi. Boleh ke tak makan Maggi? Boleh tak? Ketika puasa batal haram untuk kita makan. Sebab apa? Sebab menghormati bulan puasa. Walaupun puasa batal dah, betul dah ilmi khabar tu, air masuk dalam telinga batal, betul dah ia khabar. Tapi yang salah bila dia pergi makan tu salah. Tu. Ni ada dalam kitab ni kita sebut, kita baca sikit. Dalam kitab Takriratus Sadidah. Halatu wujubil qada'i ma'al imsaki ila ghurubi sittatun. Keadaan-keadaan wujubi yang mewajib akan qada' ma'al imsaki beserta dengan imsak. Apa imsak? Yakni dia tahan diri dia untuk daripada buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Puasa dia batal dah. Tapi wajib juga atas diri dia tu untuk tahan daripada buat perkara-perkara yang membatalkan puasa kerana menghormati bulan Ramadan. Antaranya orang yang ala muta'addin bifitrihi adalah orang yang sengaja bifitrihi berbuka ketika puasa. Begitu juga orang yang batal puasa, maka tak boleh dia makan, haram dia makan walaupun puasa dia telah batal. Tu cak 6 molek. Tengah-tengah mandi air masuk dalam telinga ataupun air masuk dalam hidung sampai ke tekak, maka batallah puasa kita. Tapi bila puasa batal tetap haram bagi kita untuk makan. Gitu. Bukan kata bila puasa batal je boleh makan, tak. Kerana menghormati bulan puasa. Beza dengan orang haid. Orang haid bila datang haid puasa dia batal dah. Tapi boleh bagi dia untuk makan. Gitu. Orang haid boleh. Kita orang lelaki yang tak datang haid bila puasa batal, tetap wajib imsak, yakni tahan diri daripada makan, minum, buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Gitu. Tu'akilun, berakal. Keempat daripada 4 syarat wajib puasa tu, iaitu orang-orang yang diberhati atas syarat-syarat suruh kita untuk puasa. Siapa? Yang keempat. Syarat yang keempat mana? Kuasa atas puasa, yakni mampu atas mengerjakan puasa. Orang yang mampu mengerjakan puasa maka wajib atas diri dia tu untuk puasa. Yakni mampu dari segi, bila sebut mampu dia terbahagi pada dua. Terbahagi pada dua. Fakrudin, duduk depan ni Fakrudin. Cakap dia tadi. Duduk depan ni. Anda dia cakap ingat aku buta. Bila sebut puasa ni, yang ni
puasa dari segi hisi dan juga dari segi syarak. Syarak kata orang ni kena puasa, dan fizikal kata boleh orang ni untuk puasa. Tu tak cakap lagi lah. Maka tak wajiblah puasa ni kata orang yang tua, yang tiada harapan sembuh. Gitu. Dari segi syarak pula, tak wajib puasa ni atas orang haid dan juga orang nifas. Itu dari segi mampu atas puasa. Ada sebahagian kitab lagi dia tambah lagi syarat yang kelima. Kitab kita ada 4 je syarat wajib puasa. Dan sebahagian kitab dia tambah lagi, iaitu apa? Bermustautin dan bermukim. Bermustautin dan bermukim. Apa mustautin? Iaitu orang yang berniat untuk menetap satu kawasan dan tak berniat untuk pindah. Itu orang bermustautin. Dan orang bermukim tu pula apa? Iaitu orang yang ingin menetap, orang yang berniat untuk menetap di satu kawasan lebih daripada 3 hari. Maka orang-orang lagu ni wajib atas diri dia untuk puasa. Bila sebut mustautin dan mukim, maka tak wajiblah puasa ni atas orang-orang musafir. Makna kata kalau orang tu bermusafir, boleh bagi diri dia untuk berbuka puasa. Orang musafir boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Kalau dia buka pun tak batal, bukan tak batal, menetap dosa atas diri dia untuk berbuka puasa atas orang musafir. Dengan syarat lah, ada syarat musafir tu, iaitu musafir yang ada tujuan. Itu syarat pertama. Yang kedua adanya apa? Ada tujuan. Yang pertama ada matlamat, iaitu yang kedua perjalanan tersebut bukanlah perjalanan maksiat. Dan yang ketiga, perjalanan tersebut mestilah melebihi 2 marhalah, 86 km. Bila cukup syarat-syarat ni, maka boleh atas orang tu dikira sebagai musafir yang mubah, musafir yang harus. Boleh bagi dia untuk buat jamak qasar ketika dia semayang, dan juga boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Habis itu. Tengok kita. Bermula syarat sahnya itu 4 perkara pula. Bermula isyarat bagi mubtada. Bermula syarat sahnya puasa itu khabar. 4 perkara pula. Ni bila sebut syarat sah, yakni kena cukup ke 4 syarat ni. Sekiranya tertinggal salah satu daripada 4 syarat ni, maka tak sahlah puasa seseorang tu. Mana 4 syarat sah puasa tu? Syarat sah berbeza dengan rukun. Benda beza dia, kalau kita sebut rukun, dia kena ke atas diri perbuatan tu dah. Contoh kita sebut rukun sembahyang. Gapo contoh rukun sembahyang? Baca Fatihah. Bila sebut baca Fatihah, dia kena atas diri sembahyang tu sendiri dah. Kalau syarat sah pula, dia maksud benda hak luar daripada sembahyang. Ada sebahagian tok guru dia dobitkan syarat sah ni ialah benda yang kita buat sebelum daripada kita buat benda tu. Contoh sebelum kita nak sembahyang, hak itulah syarat sah hak kita buat. Contohnya apa? Ambil air sembahyang dan pastikan badan kita ni suci, zahir badan daripada najis. Apa lagi? Hadap kiblat. Itu juga dikira sebagai syarat sah. Dah rukun benda kena ke atas perbuatan tu sendiri dah. Benda hak ada dalam perbuatan tu sendiri. Contohnya baca Fatihah, qiyam, rukuk, sujud tu dikira sebagai rukun. Tu kena beza. Kalau rukun ni kalau tak ada, tak sah lah. Begitu juga dengan syarat sah. Bila gugur salah satu, maka tak sah puasa kita. Mana 4 tu? Pertama daripada 4 syarat sah puasa tu Islam. Bila sebut Islam ni, maka hendaklah berkekalan Islam tu daripada sebelum fajar sehingga jatuhnya matahari. Yakni sampai daripada subuh sampai maghrib, dia kena berkekalan Islam. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seorang tu murtad tengah-tengah tu, tengah-tengah antara subuh dengan maghrib tu, dia murtad tengah-tengah tu, walaupun sekejap, maka puasanya batal. Puasanya batal dan wajib dia qada. Tu orang yang murtad tu. Hendaklah kita kekalkan Islam tu daripada subuh sampai maghrib. Kekalkan Islam. Dan bila sebut juga Islam ni, maka tak sahlah puasa atas orang kafir. Orang kafir tu dia nak pergi puasa juga. Cukup apa ni rukun cukup belaka, niat ada memalangkan niat semua ada. Tapi dia kafir, maka tak sah juga puasa. Kenapa? Kerana syarat sah puasa itu mestilah Islam. Tu. Kedua daripada 4 syarat sah puasa itu aqilun, yakni berakal.
Dimasukkan dengan berakal di sini maksudnya tamyiz, iaitu orang yang mumayyiz, orang yang reti beza. Kata sebagai kitab, orang mumayyiz ni nak ukur dia mumayyiz ataupun tidak, dia reti beza antara cemar dengan bersih. Reti beza antara kotor dengan bersih. Tu orang mumayyiz dah. Ulu tahi dah tak dalam mulut. Tu orang mumayyiz dah. Ni ulu tahi bagi tahi ayam pun tak dalam mulut. Tu bukan orang mumayyiz. Nah, contohnya budak 3 tahun kita ulu tahi kita bawah dikit. Dia telai je dah. Dia telai rasa pahit pun dia telai juga. Kenapa? Kerana dia tak mumayyiz. Dia tak erti nak beza antara kotor dengan bersih. Tu. Bila sebut akal, maka yang dimasukkan dalam berakal iaitu mumayyiz. Orang yang reti beza. Nah, kata sebahagian guru pula, orang mumayyiz ni apa? Orang yang hak boleh makan sendiri. Dah. Dia makan dia suap ke mulut, tak suap ke hidung, ke suap ke mata, tak. Dia suap ke mulut. Orang tu dikira sebagai mumayyiz dah. Gitu. Iaitu tamyiz, reti beza. Maka tak sahlah puasa ni atas kanak-kanak yang belum mumayyiz. Budak 3 tahun nak pergi puasa, mak dia suruh puasa, maka tak sah. Kenapa? Kerana kanak-kanak tersebut belum baligh. Tu. Dan juga tak sah juga puasa ni di atas orang yang gila. Ketika datangnya gila pada seorang tu, maka tak sah untuk dia puasa. Contoh dia tengah puasa, marilah gila, datanglah gila, maka puasanya batal, tetapi tidak wajib qada macam tadi dah. Tu. Begitu juga dengan orang yang kena rasuk macam tadi kita khabar. Orang yang kena rasuk dalam hukum fiqh dikira sebagai orang tu gila. Maka ketika orang tu kena rasuk, kena sapuk, badan dimasuki oleh jin, maka puasanya batal. Ada kau pula. Dah boleh jadi ke tengah-tengah puasa bulan-bulan Ramadan kena rasuk? Ada mungkin boleh jadi ke? Tak mustahil. Bahkan ulama kata malaikat jin ditambak pada bulan Ramadan ni pun khilaf. Maksudnya apa? Ada ulama kata masuk jin ditambak bulan Ramadan tu maksudnya segala jin diikat dalam bulan Ramadan ni, maksud tidak dibiarkan ada. Tu pendapat pertama. Pendapat kedua kata jin ada, bukan dia tak ada. Cumanya dia tak boleh nak kacau orang-orang yang berpuasa. Tu yang benar pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga kata jin ada tapi dilemahkan kuasanya. Tiga-tiga pendapat. Pendapat Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i apa? Jin ada tetapi dia tak boleh nak kuasai manusia. Gitu. Mana kata kalau tengah Ramadan pun boleh tak jadi orang tu kena rasuk? Boleh jadi. Begitu juga dengan orang yang pesang. Kalau orang tu pesang sepanjang hari, maksudnya lepas daripada subuh sampai maghrib dia pesang, tak sedar-sedar diri, maka puasanya batal. Seandainya tengah-tengah pesang tu dia bangun sekejap waktu zuhur, contoh dia pesang sebelum subuh, zuhur tu dia bangun kejap, dia sedar kejap, lepas tu pesang pula. Sampai pula maghrib dia pesang, puasanya sah. Kenapa? Kerana ada waktu yang dia sedar. Yang syarat tak sah puasa apa? Dia pesang sepanjang hari, tak sedar khabar daripada sebelum maghrib sampai sebelum subuh sampailah maghrib dia tak sedar. Orang tu tak sah puasanya tetapi wajib qada. Dah ustaz kalau pergi tidur sepanjang hari bulan puasa daripada sebelum subuh tak sembahyang bas, tidur sampai maghrib, sah dah puasa dia? Sah. Puasa dia tetap sah. Sebab apa? Sebab tidur bukan hilang akal. Tak percaya cuba tengah tidur tu mu ambil lepas kamu seorang lagi. Mu lepas kamu anda lepas balik. Kerana nak kata apa? Nak kata orang yang tidur akalnya masih ada. Tapi orang yang pesang tadi akalnya tak ada. Kita buat gapo-gapo pun dia tak sedar lah. Tu. Akil. Ketiga daripada 4 syarat sah puasa, suci daripada haid dan nifas. Yang ni suci dengan mana berhenti. Gitu. Suci dengan mana berhenti daripada haid dan nifas. Orang tino yang keluar haid, keluar nifas, maka tak sah puasa dia. Syarat untuk sah puasa bila berhentinya haid dan nifas. Walaupun dia belum mandi wajib lagi, tak mandi wajib lagi. Contoh tak mandi wajib lagi, tapi haid dia berhenti dah. Maksudnya dia ambil kapah, dia jolok dalam farak dia jolok dalam farak. Dia buat keluar kapah tu, tengok tak ada darah dari kapah tu. Kita kepada kaedah nak tengok orang tu dia panggil apa?
berhenti haid ataupun tidak, dia kena ambil kapah, jolok dalam faraq. Dan buat keluar kapah tu tengok pada kapah tu ada tak lagi darah. Kalau ada urat-urat darah maka ada urat-urat darah maka haid dia masih ada. Dia tak boleh mandi wajib lagi. Haram atas dia mandi wajib. Apa ni? Dia kena mesti berhenti haid. Bila berhenti haid maka sah dah untuk dia puasa. Walaupun dia tak mandi wajib lagi, tapi sah dah untuk dia puasa. Begitu juga dengan orang lelaki, malam tu dia junub, dia keluar apa ni? Keluar mani. Tapi dia tak mandi lagi. Lepas subuh tak mandi lagi. Mandi bila? Zuhur dia nak mandi. Subuh dia tak mayat. Zuhur dia nak mandi wajib. Sah dah puasa dia? Sah. Kenapa? Kerana syarat nak sah puasa tidak mesti suci badan kita daripada hadas. Dia kena suci adalah suci daripada haid dan nifas saja. Maksudnya kena berhenti haid dan nifas saja. Kalau orang lelaki tu keluar mani tapi tak mandi lagi, maka sah puasa dia. Begitu juga dengan orang haid, keluar haid tapi dia tak mandi lagi. Maksudnya haid dia berhenti dah. Confirm dah dia berhenti tapi dia tak mandi wajib lagi. Maka tetap sah untuk dia berpuasa gitu. Keempatnya, kita sebut haid ni apa? Darah yang beradat oleh wanita keluar. Wanita, darah yang kebiasaan keluar oleh wanita. Kalau orang lelaki keluar darah tu bukan darah haid dia panggil. Darah penyakit. Bahkan dia tumbik darah kata, darah haid ni tak ada semaya aku. Orang lelaki bila keluar darah tu keluar kat mana? Keluar badubur contoh, atau keluar pada zakar. Maka tidak diiktibarkan sebagai haid, tidak dikira sebagai haid. Gitu. Banyak keluar sebelah di darah. Tak dikira sebagai haid juga. Haid itu adalah bagi wanita sahaja. Dan nifas dia berapa? Darah yang keluar apabila kosongnya rahim. Kita belajar dah ni. Darah yang keluar apabila kosongnya rahim. Maksudnya kosong, keluar anak tu, sama ada anak tu melalui pembedahan ataupun keluar melalui jalan normal. Bila kosong saja rahim daripada anak tu, maka keluar darah selepas itu, darah tu dikira sebagai haid. Haid pula. Darah tu sebagai nifas. Kena tahu bini mu tanya, nifas tu gapo bang? Nifas tu makanan kot dah. Kena tahulah kita tu lelaki, kena tahu mana kita orang. Tak payah apa dah. Keempatnya syarat sah puasa tu, waktu yang menerima bagi puasa. Ada ketika waktu kita ni tidak diterima puasa kita. Mana? Ketika Aidul Fitri dan juga Aidul Adha. Aling setara mana, warak setara mana pun. Apa ni? Berapa mapi pada dino? Pada sini. Mana kata kalau orang tu warak setara mana pun, iman dia tinggi setara mana pun, dia nak puasa pada Aidil Fitri dan Aidil Adha tu, maka tak sah puasa dia. Tu waktu yang diharamkan puasa berserta dengan tidak sah. Gapo lagi hari Syak. Hari Syak atau hari yang ke-30 Syakban. Orang tak ada umum kata puasa. Orang ada sebagai orang kata nampak hilal, nampak anak bulan. Sebagai kata tak nampak anak bulan. Hari tu dikira sebagai hari Syak. 30 Syakban tu dikira sebagai hari Syak. Maka haram dan juga tidak sah untuk dia puasa ketika hari itu. Begitu juga dengan lepas daripada nisfu Syakban, tak sah untuk dia puasa. Haram dan tidak sah untuk puasa. Ni tiap-tiap tahun tanya soalan yang sama. Dia tanya, sah tak puasa lepas nisfu Syakban? Soalan ni tiap-tiap tahun. Tubik orang tanya. Berkepoh soalan ni. Sah tak puasa selepas daripada nisfu Syakban? Kita royak sikit. Puasa dalam mazhab Syafi'i, puasa lepas daripada nisfu Syakban tak sah. Haram dan juga tidak sah. Kecuali ada beberapa sebab pengecualian, harus kita berpuasa selepas daripada nisfu Syakban. Dalam kitab ni disebut Taqriratus Sadidah, mas'alatun, ini satu masalah, mata yajuzu saumu yaumi syakki awin nisfi akhiri min Sya'bani. Bilakah diharuskan berpuasa pada hari Syak atau akhir daripada nisfu Syakban? Bila diharuskan untuk kita berbuka, untuk kita berpuasa? Asal hukum dalam mazhab Syafi'i, haram dan tidak sah berpuasa lepas daripada nisfu Syakban. Kita nisfu baru ni, lepas daripada nisfu Syakban, lepas daripada 15 tu, hari 16, hari 17, 18 Syakban tu sehingga akhir tu, hari tu tidak sah untuk kita puasa. Tapi ada ketika kita boleh untuk puasa. Mana? Idza kana saumu wajiban. Apabila adalah puasa itu ada puasa wajib.
Orang tina dia tak habis lagi qada puasa dia. Hak sebelum daripada nu. Nah, lepas daripada 10 Syaban boleh bagi dia untuk puasa. Nah. Tu. Tu hak pertama. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun muta'adah, mu'atadah. Ai wirdun. Adalah puasa itu orang yang bagi apa ni? Idza kanat lahu sunnatun mu'atadah. Itu adalah puasa orang tu yang apa ni berlazimang bagi dia tu untuk puasa. Orang yang jenis dia minat puasa sunat. Sebelum nisfu Syaban lagi dia minat puasa sunat. Contohnya hari Senin Khamis dia tak pernah tinggal puasa tu. Lepas dia nisfu Syaban boleh bagi dia untuk tetap berpuasa lepas dia nisfu Syaban. Faham ni? Tu. Adapun kita orang yang malas untuk puasa, sebelum nisfu Syaban kita tak puasa dari Senin Khamis. Lepas daripada nisfu Syaban baru kita nak buat puasa Isnin Khamis. Tak sah, haram dan tidak sah. Gitu. Baik, sambung. Mana dah? Waktu yang menerima bagi puasa habis itu. Syahdan. Bermula ini satu perkara yang lain, itu maksud syahdan. Bermula rukun puasa itu 3 perkara. Rukun puasa maksud kena ada 3 ni dalam ibadah kita tu, dalam ibadah puasa kita tu. Bermula rukun puasa, bermula segala rukun puasa itu khabar 3 perkara. 3 perkara. Mana? Pertama daripada 3 rukun puasa tu niat dengan hati. Maka nak sah puasa seorang tu kena ada rukun ni, iaitu niat. Niat tu mana? Dengan hati, dengan takluk pada niat. Berlakulah niat tu dengan hati, yakni di dalam hati. Nah, tak sah hanya sekadar melafaz di mulut tetapi hatinya tidak membenarkan apa yang dilafaz tu. Gitu. Niat tu dengan hati. Dalam hatinya kena datangkan apa nama ni? Aku nak puasa, kena datangkan dalam hati dia. Dan berlaku niat ni bila? Puasa wajib berlaku niat ni perlu pada waktu malam. Wajib dibuat pada waktu malam. Maksud selepas daripada maghrib dan sebelum daripada subuh. Wajib. Ni waktu yang boleh untuk kita berniat puasa. Lepas maghrib tu, lepas pukul tu boleh lalu dah nak niat puasa. Bukan kata tunggu sahur baru nak niat dah. Maksud lepas daripada maghrib tu boleh dah untuk kita berniat puasa. Wajib kita berniat tiap-tiap malam. Tak sah untuk kita berniat sebulan saja. Niat sebulan saja pada malam pertama, lepas tu tak niat dah lepas daripada tu. Tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i wajib berlaku niat tu pada tiap-tiap malam. Nah, wajib berlaku pada tiap-tiap malam, iaitu selepas daripada maghrib boleh untuk dia berniat untuk puasa esok hari. Tu. Dalam puasa wajib dia ada apa ni? Ada syarat dia. Iaitu kita mestilah kita memalamkan niat apa? Yakni tabyid. Iaitu kita mesti tabyid, iaitu memalamkan niat. Kita kena buat niat tu pada waktu malam. Tak sah untuk kita buat pada waktu pagi. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat maka sah untuk kita buat pada waktu pagi. Tu. Kedua daripada 3 rukun puasa tu as-shaim. Apa as-shaim? Arti as-shaim orang yang puasa. Tu mudah ya, kita pergi lalu. Ketiganya imsakun. Apa imsak? Iaitu arti imsak menahan diri daripada barang, yakni perkara yang membatalkan puasanya seorang. Membatalkan puasanya ya, membatalkan akan puasanya seorang. Itu rukun 3 rukun puasa. Yang pertama niat, yang kedua mesti ada orang yang berpuasa, yang ketiga mestilah imsak, iaitu menahan diri daripada buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, kita tengok benda perkara yang membatalkan puasa ada bawah tu dekat bawah. Tahan diri tu bila? Yakni daripada subuh sampai lah maghrib. Kita kena tahan diri kita daripada buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum. Orang tanya, isap rokok batal tak puasa? Soalan ni popular kok. Isap rokok batal tak puasa? Sebab apa? Sebab hanya asap dan masuk dalam paru-paru, tubik mula asap tu. Batal tak puasa kita?
Jawabnya dalam mazhab Syafi'i tak batal. Dalam mazhab Syafi'i asap yang masuk tu batal. Sebab apa? Asap rokok tu ada dalam rokok tu ada nikotin. Jirim nikotin tu dia akan masuk dalam paru-paru. Sebab tu puasa kita batal. Nah, sekadar asap saja tak batal. Dah orang bakar sapah, kita pergi hidu asap tu masuk dalam paru-paru kita. Tak batal puasa kita. Tapi bila kita isap rokok, dalam rokok ada kandungan nikotin. Maka bila kita isap, dia akan batal. Dia akan masuk dalam paru-paru dan dia keluar tu nikotin tak ada dah. Bila keluar asap tu nikotin tak ada. Nikotin duduk mana? Dalam paru-paru. Sebab tu puasa kita dikira batal bagi orang yang isap rokok. Tu. Zaman kena juga sebab apa? Dia kata tak batal isap rokok. Jenuh kok ya isap rokok kok Nah, berasa kelung. Tu kata orang tak ngaji, kena tipu dengan iblis. Faham mana dah? Dan disyaratkan ta'yin pada niat puasa itu. Tak ada itu dah. Dan disyaratkan, yakni dimestikan, diwajibkan ta'yin. Apa ta'yin? Yakni kita tentukan pada niat puasa fardu. Kita kena tentukan jenis puasa yang kita puasa tu. Sama ada kita ni puasa kafarah, ataupun puasa nazar, ataupun puasa Ramadan. Kita kena tentukan. Nah, dah wajib dah untuk ta'arud. Apa ta'arud? Kita menyebutkan fardu. Wajib tak? Tak wajib. Contoh kita sebut, aku puasa fardu Ramadan. Perkataan fardu tu tak wajib untuk kita sebut. Nah, dalam mazhab Syafi'i tak wajib untuk kita sebut perkataan fardu tu. Cukup sekadar aku puasa Ramadan. Cukup lah. Beres dah. Tak sebut fardu pun tak apa. Dengan syarat apa? Wajib ta'yin. Yang ni kita tentukan puasa yang kita puasa tu. Sama ada puasa tu nazar, ataupun puasa tu puasa kafarah, ataupun puasa tu puasa Ramadan. Dah. Tu. Bukan puasa fardu saja. Puasa sunat pun kena ta'yin kau. Puasa sunat mana? Puasa sunat yang ada waktu. Contoh puasa sunat Arafah, dia kena tentukan. Nah, pendapat muktamad mazhab Syafi'i kena tentukan. Yang ni kena sebut, aku nak puasa hari Arafah, kena sebut tu. Nah, dia tulis puasa fardu saja. Tu wajib ta'yin, yang ni wajib kita tentukan jenis puasa kita tu. Iaitu ta'yin tu, ada nak royak. Iaitu ta'yin tu bahawa berniat ia seorang pada tiap-tiap malam, bahawa ia seorang puasa esok hari daripada Ramadan, atau daripada nazar, atau daripada kafarah. Yang ni apa ta'yin tu kita sebut dah tadi. Iaitu kita tentukan jenis hak puasa kita nak puasa tu. Sama ada puasa tu nazar, kafarah, ataupun puasa tu puasa Ramadan. Dan tiada wajib niat fardu. Hadis kabadah. Dan tiada wajib niat fardu. Yang ni tiada wajib dalam niat puasa tu kita sebut fardu. Beza dengan semayang. Puasa dari segi niat beza dengan semayang. Kalau semayang dia wajib ada 3 benda. Qasa', ta'arud, ta'yin. Apa qasa'? Sengaja kita pergi buat semayang tu. Tu pertama. Kita sebut sahaja aku semayang. Nah, fardu zuhur. Tu. Sengaja tu dikira sebagai qasad, iaitu sengaja hati kita tergerak untuk buat perkara tu, bukan masuk dengan dipaksa dan sebagainya. Tu yang pertama qasad. Yang kedua ta'arud. Dalam semayang wajib kita sebut ta'arud. Apa ta'arud? Iaitu kita mendatangkan fardu. Tak sah kalau kita semayang sahaja kita sebut aku semayang zuhur. Tak sah. Nah, pendapat muktamad mazhab Syafi'i tak sah. Dengar molek. Semayang ni ramai orang tak sah semayang kenapa? Tak sebut fardu. Tu kena betulkan semayang kita tu. Batu semayang dah. Tapi bapa aku ni jahat juga. Semayang dah rajin semayang. Tapi bapa aku ni jahat juga. Ambil harta orang lagi. Semayang dah tapi tak mendatangkan kebaikan pun daripada semayang tu. Sedangkan Allah Taala sebut dalam Quran, orang semayang ni apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu mencegahmu daripada buat keji dan munkar. Tapi bila lepas semayang tetap juga nak buat benda perkara-perkara keji dan munkar. Sebab apa? Kerana tidak ada samarah, tidak ada hasil daripada semayang yang kita buat. Kenapa? Puncanya daripada kejahilan. Tak mahu mengaji ilmu agama, semayang dalam keadaan jahil. Betul sungguh lah Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya tu. Dia kata apa? Orang yang buat ibadah dalam keadaan dia jahil, ibadah tu tertolak. Lepas tu pentingnya bila kita nak puasa, kena belajar berkaitan dengan puasa. Allah, belajar berkaitan puasa, rukun, syarat semua macam budak-budak.
Jangan kata budak-budak gitu. Kenapa? Kerana bila ada ni puasa ni pun ramai orang fail. Ramai orang fail. Contohnya apa? Korek telinga ketika tengah puasa batal tak? Tu apa nama? Ada seorang PU, nama sebut nama dia. Dia kata apa? Dia kata apa ni, batin tu hanya perut je. Maksudnya kalau kita telan air sampai ke perut, hak tu je membatalkan puasa. Maksudnya kalau air kita telan sampai tekak tak batal puasa bagi dia. Bodoh PU tu. Kenapa tak mengaji? PU dah tu tubik dalam TV dan ngajar agama. Tapi bodoh juga. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Balik Mesir balik Mesir tu tak tahan, balik Mesir, lagi Mesir belajar. Tapi bodoh juga ilmu agama. Sebab apa? Bagi Mesir tidur. Dia kata apa, ada video tu kena tengok. Dia kata apa video dia kata? Hak batal tu ketika air sampai di perut saja dia kata. Korek hidung tangan sampai perut dia kata batal. Loh, kalau kita mengaji mazhab Syafi'i, hak batin bagi hidung mana? Khayshum ni. Tulang, atas tulang ni betul dikira sebagai hak batin. Maksudnya kalau kita korek dengan jari kita pas dalam tu, tubik guluk ke mata ni buat bel-bel. Tubik tu puasa kita batal. Bukan sampai perut, tunggu sampai perut dah hak PU tu khabar tu betul tak? Salah dah. Dah. Malu orang budak-budak boleh tegur dia. Salah. Tak, dia tua baka dah. Salah lagi berkaitan puasa. Pas mana ni? Kita tengok semayang, rukun semayang kita sebut ada, kena ada qasak, ta'arud. Yang apa ta'arud? Kita sebut fardu. Tak sah kalau kita niat sahaja aku semayang zuhur tanpa kita sebut fardu, tak sah. Tu perhati molek ni mazhab Syafi'i. Adalah mazhab kata tak wajib sebut fardu tu, mazhab Hanafi dia kata tak wajib. Dia kata, tapi tu mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i wajib untuk kita sebut fardu. Tu rukun niat syarat bagi niat sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Kena ada qasak, ta'arud dan ta'yin, iaitu kita tentukan sembahyang yang kita buat tu. Sama ada kita sembahyang zuhur ataupun subuh ataupun asar ataupun maghrib, isyak dan sebagainya. Kita kena tentukan. Tu. Kalau puasa, kalau dalam bab puasa pula, dalam niat mesti ada qasak dan kena ada ta'yin sahaja. Kena ada sengaja aku buat dan juga kena ada kena ada jenis puasa yang kita buat tu. Kena sebut jenis puasa yang kita buat tu. Tu. Kena niat dah. Dah ada orang tanya, dah kalau kita sahur, adakah sahur tu telah dikira sebagai niat? Ni soalan famous kok. Adakah sahur tu telah dikira sebagai niat? Jawabnya dalam mazhab Syafi'i, sekadar semata-mata sahur tu tidak dikira sebagai niat lagi. Tapi orang yang bersahur, tapi dalam keadaan dia bersahur tu, dia datangkan dalam hatinya, aku bersahur ni supaya apa? Supaya aku tak letih untuk aku puasa. Maka telah dikira sebagai niat. Tak payah dah ni niat nawaitu sawma ghadin. Tak payah dah. Kenapa? Kerana sahur tu telah dikira sebagai niat. Adapun kalau semata-mata dia bangun tanpa dia mendatangkan apa dia sebut dalam hati tadi tu, maka tak sah. Sekadar dia bersahur, dia makan saja. Dia makan bangun makan kemar, betul tak niat dah. Tak sah. Gitu. Dan tiada wajib niat fardu. Yang ni tiada wajib niat fardu pada puasa fardu. Gitu. Dan juga puasa sunat tak wajib jugalah. Dan disyaratkan padanya pada puasa fardu bahawa menjatuh akan niat itu pada malam. Baca dululah. Iaitu antara jatuh matahari dan naik fajar. Inilah lafaz niatnya. Dan disyaratkan padanya pada puasa fardu bahawa menjatuh akan, yakni berlaku niat tu pada malam. Kena buat niat tu pada waktu malam. Lepas subuh, aku tak ingat nak niat semalam. Lepas subuh baru mari kata aku tak niat, aku tak ingat nak niat puasa semalam. Maka puasa pada hari tu tidak sah. Wajib dia qada. Dah bukan boleh kita puasa niat sebulan kan. Orang niat sebulan ni tak payah dah dia untuk niat pada malam hari. Tak. Orang yang niat sebulan wajib juga dia niat pada tiap-tiap malam. Kecuali pada hari yang dia terlupa, bukan sengaja, terlupa dia untuk niat, maka puasa tu telah ditanggung dengan dia niat sebulan tadi tu. Gitu kaedah dia. Kalau saja-saja tinggal niat, tak apa, tak payah niat, aku niat dah baru ni, niat sebulan, tak sah puasa dia. Tu. Kalau orang dulu-dulu, ni sebut guru kita sebut Baba Faisal, dia sebut apa?
lepas daripada tarawih, orang dulu-dulu dia akan niat puasa ramai-ramai. Lepas tarawih tu Tok Imam dia akan pipit, nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tok Imam dia akan buat gitu. Orang dulu-dulu kita learning doa. Kita sama pun tak buat. Tok Imam kena buat Nah, supaya apa? Supaya jaga ni anak-anak buah ni. Takut ada hak lupa niat. Niat ramai-ramai. Tengah hari ni tak boleh niat, malang lagi. Sebelum masuk puasa ni, ramai juga yang tanya, atau mesti lah tanya, orang haid boleh tak untuk dia niat puasa sebulan? Dia tengah haid tengah terbit, lepas tu dia nak niat puasa sebulan pada malam pertama Ramadan, boleh tak? Jawabnya, haram berniat puasa ketika haid tengah terbit. Kecuali dia yakin kata, haid aku berhenti, subuh esok berhenti. Sebab apa? Haid aku biasa lazim berhenti waktu subuh. Maka malam tu boleh dia niat, walaupun darah tengah kembur terbit. Tak apa untuk dia niat puasa. Sebab apa? Sebab dia yakin kata, bukan yakin, dia zon kata darah dia akan berhenti. Tapi orang yang tak yakin kata darah dia akan berhenti, haram bagi dia untuk berniat puasa. Tu jaga molek orang tuang. Haram bagi dia untuk berniat puasa Ramadan. Tu. Lalu dia nak niat sebulan bila? Selepas daripada habis haid. Habis haid tu contoh, haid dia habis malam kelima Ramadan, habis haid dia. Maka malam kelima tu lah dia kena niat, aku berniat puasa seluruh daripada baki Ramadan. Dia kena niat gitu, bukan niat sebulan. Dia kena niat aku nak puasa seluruh daripada baki Ramadan. Dia kena niat gitu. Tak usah niat sebulan tu lah. Dia kena ubah sikit niat dia, cara dia niat. Gitu. Dan disyaratkan padanya pada puasa fardu itu bahawa menjatuh, yakni berlaku akan niat itu pada malam, yakni selepas daripada maghrib tu boleh dah niat untuk niat puasa sehinggalah waktu subuh. Lagi lepas buka tu niat lalu boleh. Takut kita terlupa niat untuk subuh tu. Nak bangun sahur lupa, makan sedap sangat. Lupa pas nak niat. Niat lalu, lepas daripada buka tu niat lalu. Boleh ke? Boleh. Pada malam, iaitu antara riwayat dah, iaitu niat pada waktu malam tu antara jatuh matahari. Mana jatuh matahari tulis pada jatuh matahari, yakni maghrib. Lagi mu tak faham jatuh matahari datang apa pula jatuh debung matahari, bukan. Maksud jatuh matahari tu maksudnya maghrib. Tu maksudnya maghrib tergelam kan bulan apa matahari di kaki langit tu dia gini kan, apa ni nampak lagi. Masa tu dikira asar lagi. Bila jatuh je, lepas jatuh, waktu tu telah masuk maghrib. Masa lagi kita nak tegur berkaitan dengan berbuka puasa. Tengok di asrama ni macam-macam pasang, banyak macam-macam peseng orang buka puasa. Apa? Ketika mana orang tak ada bank, ramai mana ragu-ragu tentang nak berbuka puasa. Dia tengok kawan dia, minum air dah. Buka lah. Kita tengok orang puang lah biasa. Dia tengok kawan dia buka dah. Nak buka dah tak ada orang ban ni. Nak buka dah Dia pergi buka. Dalam keadaan dia ragu-ragu tentang dia berbuka tu, batal tu puasa dia. Batal tu. Nak minum air tu, was-was dah. Nak minum ais. Dia sebut ais tu, pas dia pergi minum. Batal puasanya. Tu jaga molek. Kenapa berlaku benda ni? Kerana jahil dalam ilmu agama. Sebab tu kena mengaji. Jahil. Kena qada baliklah tu. Kalau puasa hak mu was-was membuka tu. Tengok typo betul dah 7.30 dah. Tapi mu walaupun waktu tu telah masuk waktu berbuka, yakin matahari debung dah jatuh. Tapi mu berbuka dalam keadaan mu was-was, batal puasamu. Gitu. Tu jaga molek. Sebab tu apa nama ni? Dalam kitab Sulam Muslibian ni, kalau ni dalam kitab ni dia sebut bagi orang yang berbuka puasa dalam keadaan dia zon. Apa dia zon? Yakni dia berbuka puasa dalam keadaan dia berpandukan kepada jam, ataupun dia berpandukan kepada takwim. Macam tu. Tu dikira sebagai takwim. Orang yang berpandukan pada zon tu, sunat bagi dia melewatkan waktu berbuka puasa. Ni jaga dengar ni. Kita belajar lama ni, sunat untuk kita mempercepatkan berbuka puasa. Betul, sunat untuk kita mempercepatkan berbuka puasa. Tapi bagi siapa, tengok molek dalam kitab sebut bagi siapa sunat mempercepatkan waktu berbuka puasa tu,
bukan maksud mempercepatkan tak masuk waktu maghrib kita buka dah. Tak. Maksud mempercepatkan tu apa? Bagi siapa? Yakni orang yang telah yakin masuknya waktu maghrib. Orang telah yakin masuknya waktu maghrib. Nak yakin dengan apa? Tengok matahari. Dia tengok matahari debung jatuh tu, dia telah dikira sebagai yakin. Maka sunat bagi dia untuk bersegera kepada berbuka puasa. Tapi kita orang yang berbuka puasa dalam keadaan kita zon, kita berpandukan kepada jam dan kita berpandukan kepada takwim. Apa disebut sebagai zon? Sebab ada kemungkinan untuk salah. Nah, jam telefon kita ada tak kemungkinan untuk salah? Kesidik ingat telefon ni? Tak. Nah, ada kemungkinan untuk salah. Maka orang yang berbuka puasa kerana berpandukan zon, sunat dia melewatkan berbuka puasa. Jangan orang baik Allahu akbar kita bong lalu makan ke rumah. Jangan. Sunat kita lewatkan sikit. Nah, sekadar 1 minit ataupun 2 minit. Supaya apa? Supaya ikhtiyat berjaga-jaga. Kenapa? Kerana kita berbuka puasa dalam keadaan kita zon, dalam keadaan kita berpandukan kepada kompas dan kita berpandukan kepada takwim. Tu. Ni nak buka puasa ragu-ragu. Minum lah. No, tengok orang minum lah. Dia pun buka puasa. Batal tu buka puasa mu. Ramai dia asal mak kita tengok. Nah, ramai depan meja aku ada. Nah, depan meja aku duduk sama ada. Minum lah. Molek lepas kata. Nah, ngaji gak biar tahu ilmu agama. Mun buat ibadah tu biar ngaji biar tahu gak ilmu agama. Nah, ni sekadar berpuasa tapi jahil. Betul lah Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya tu. Orang yang berpuasa tapi orang yang buat satu ibadah tapi ibadah dia tertolak. Siapa? Orang yang tak ada ilmu. Sebab tu pentingnya ilmu. Bahkan orang menuntut ilmu ni Allah Taala muliakan dia. Sehingga dalam kitab Matla'al Batrain dia sebut apa? Orang yang bersalaman. Kita bersalam dengan orang yang ada ilmu, orang yang alim, orang yang ada ilmu. Kita bersalam dengan dia tu, gugur dosa kita. Kenapa? Allah Ta'ala muliakan orang berilmu. Kerana kalau ahli ibadah, orang yang banyak ibadah tapi ilmunya tak ada, itu tin kosong sahaja. Nah, apa nama ni? Ibadah dia banyak, maya tahajud banyak, maya tarawih 20, bukan 8, 20. Nah, tapi bodoh dalam ilmu agama. Orang lagu ni sebut abid tapi jahil dalam ilmu agama. Orang lagu ni martabat dia rendah. Nah, tapi orang yang alim, orang yang ada ilmu tapi amalan dia kurang. Mayang berkurang, mayang wajib-wajib itu je. Tapi dia ada ilmu, orang lagu ni lebih lagi martabat dia, kedudukan dia di sisi Allah Taala. Sebab tu kita tengok dalam Quran, ayat ni ramai dah orang faham. Ayat tingkatan 2, ayat hafazan tingkatan 2. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Apa? Syahidallah, bersaksilah oleh Allah, annahu la ilaha illahu, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan dia, yakni dia Allah. Apa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu, dan bersaksilah Allah ke atas para malaikat, wa ulul ilmi, dan Allah kata dan bersaksilah ke atas orang yang ada ilmu. Allah tak sebut nabi, baik. Apa? Patutnya kalau selepas daripada sebut malaikat, patutnya disebut tentang nabi. Tapi dalam ayat ni Allah Taala sebut wa ulul ilmi, dan orang-orang yang tinggi ilmunya. Apa? Sebab Allah Taala nak menyamakan derajat antara orang ada ilmu dengan para nabi. Faham tak ni? Sebab tu orang yang ada ilmu mulia. Nah, kedudukan dia lebih tinggi berbanding orang yang banyak ibadat tetapi ibadat dia didasari dalam keadaan kejahilan diri. Gitu. Lepas tu hadis yang pertama tadi, sebelum aku baca kitab dia, aku ada sebut hadis tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa-siapa menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalan baginya ke syurga. Nah, dia rela bangun. Tadi tengah-tengah tidur tadi, sebelum nak turun sini tadi, rela tengah-tengah tidur tu, rela bangun untuk mari duduk dalam majlis ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalan baginya ke syurga. Dengan syarat ikhlas, bukan terpaksa. Ni terpaksa, apa turun? Kisah di marah kalau tak turun. Itu tidak diberi pahala sedikit pun. Tu. Faham ni? Gitu, habis itu. Sikit lagi dah. Sikit lagi. Jadi pesanan kita tadi, kita sebut orang yang berbuka puasa, jangan dia was-was tentang waktu berbuka puasa. Kalau mu was-was, lewatkan sikit.
Lewat kan sikit. Jangan terus buka. Was-was apa tengok orang makan. Jangan. Mung atas dirimu tu was-was. Jangan buka puasa lagi. Itu nasihat kita. Dan naik fajar. Dan waktu untuk berniyat tu daripada maghrib sampai nak naik fajar. Inilah lafaz niatnya. Kita baca lafaz niat sikit. Lepas tu kita berhenti. Inilah lafaz niatnya, niat puasa. Mana? Nawaitu dibuatkan tu. Nawaitu suma. Nawaitu sauma. Ubah baris tu. Bukan suma. Suma tu apa? Olimpik tu. Nawaitu sauma ghadin an ramadani. Ataupun boleh niat lain juga lah. Nawaitu sauma ghadin an ala'i fardi ramadani. Jangan baca ramadana. Boleh juga nak baca ramadana, tapi lebih tepat dalam kaedah nahwu ramadani. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi ramadani hazihi sanati lillahi ta'ala. Ramadani, jangan baca ramadana. Boleh juga, tapi lebih tepat dalam kaedah nahwu ramadani. Artinya lafaz